Hai. Okay, kita teruskan dengan soalan 3. Raja menunjukkan pertukaran zinc karbonat kepada garam Y dan sepatian Z garam Y kemudian tukar kepada sepatian Z. Okey, kita cuba tentukan apakah Y, Z di sini ada 2 Z. Okey, tak apa. Jom. Okey, zinc karbonat. Jadi dia akan bertindak balas dengan asid. Jadi Zm berkahwin dengan NO3. Jadi garam Y ini adalah Zn kahwin dengan NO3 menjadi ZnNO3. Betul ke tidak? Salah. Ingat kerana Zn adalah 2 positif. Jadi ini sepatutnya ZnNO3 bracket 2. Sekejap. Jadi saya besarkan sikit. Nampak? Boleh nampak? Okey, jadi salah. NO jadi kena dia masih turun bawah. Kita dapat cuba satu lagi besar sikit. Boleh. Oh. Baik. Okey, cantik. Nampak? Okey, jadi Zn kahwin dengan NO3 menjadi ZnNO3 2. Mana bagi 2? Minta maaf. Okey. Jadi Zn kahwin dengan NO3 menjadi ZnNO3 bracket 2. 2 sebab Zn adalah 2 positif. Seterusnya, apakah gas A? Okey, bila ada CO3, maka gas A adalah CO2. Betul? Gas karbon dioksida, CO2. Okey, kemudian zinc nitrat akan dipanaskan menghasilkan oksigen dan nitrogen dioksida. Apakah sepatian Z? Z adalah sama juga zinc karbonat bila dipanaskan menghasilkan apa? Betul, zinc oksida. Jadi dua-dua ini adalah zinc oksida. Hilang lagi. Kotak tak cukup besar, dia turun bawah. Okey, dan ini sama gas B, ini gas. Okey, ini gas B, gas A, ini samalah, ini pun sama, CO3 dipanaskan menjadi CO2. Gas ini adalah CO2. Okey, jadi soalan ini ada kesalahan sikit. Ini sepatutnya gas A lah. Dua-dua ini gas yang sama. Okey, jadi kita telah buat kesimpulan berdasarkan raja ini. Jom kita mula jawab soalan. A. Zinc karbonat bertindak balas dengan asid nitrik untuk menghasilkan garam Y, gas A dan air. Gas A dialirkan ke dalam air kapur menjadi keruh. Jadi dia bagi hints apa itu gas A. Tak payah hints pun tak apa, kita sudah tahu CO3 menghasilkan CO2. Okay, berdasarkan raja di atas, nyatakan garam Y, kita sudah tahu garam Y, zinc nitrat dan gas A. Gas A jawapannya karbon dioksida, 2 markah. Kemudian, huraikan bagaimana anda mengesahkan ion positif dan ion negatif dalam larutan garam Y. Jadi, larutan garam Y ini adalah ujian pengesahan. Kita kena sahkan ion zinc dengan ion nitrat. Okey, jadi bagaimana kita nak sahkan ion zinc? Gunakan larutan amonia. Okey. Pertama, tuangkan larutan Y ke dalam tabung uji. Kadang-kadang ada markah, kadang-kadang tak ada. Lepas itu, masukkan larutan amonia ke dalam tabung uji, mendapatkan putih terhasil dan tambah berlebihan. Dia akan larut dalam berlebihan, mengesahkan kehadiran ion Zn2+. Okey, ini selesai untuk ujian pengesahan Zn2+. Kenapa hilang? Okey. Lepas itu, untuk mengesahkan nitrat, kita masukkan asid sulfurik, kemudian tambah larutan ferrum 2 sulfat ke dalam tabung uji. Tambah lagi 5 titis asid sulfurik pekat secara perlahan-lahan. Akhirnya cincin perang terbentuk mengesahkan kehadiran ion nitrat. Dua-dua eksperimen ini kita pernah buat di dalam makmau. Okey, seterusnya soalan 2. Dalam tindak balas ini, zinc karbonat berlebihan dimasuk ke dalam asid nitrik isi padu 50 kepekatan 1.0. Tuliskan bersamaan kimia bagi tindak balas ini dan hitungkan isi padu gas A yang terhasil. Zinc karbonat. Okey, jadi ini jawapannya.
zinc carbonate dimasukkan ke dalam asid nitrik HNO3, Zn kahwin dengan NO3, tadi sudah tulis formula dia, CO2 dan H2O. Lepas itu seimbangkan H ada 1 tak sahaja, H ada 2, jadi kita letak 2 di depan. Lepas itu buat ini adalah soalan kiraan. Jadi ada 3 ataupun 4 markah. Markah pertama 0.005 mol, kita tentukan mol untuk asid nitrik dulu. Kerana dalam soalan ini maklumat yang diberikan adalah asid nitrik. Jadi bagaimana kita dapat mol ini? Jom kita cuba. MV per 1000, M 1.0, V 50 per 1000, per 1000. Jadi kita akan dapat jawapan ini. 0.005 mol. Lepas tu kita tulis nisbah. Berdasarkan persamaan kimia, 2 mol HNO3 menghasilkan 1 mol CO2. Tak ada nombor, ini menunjukkan 1. Jadi RM2 menjadi RM1. Cut into half. Potong separuh, potong apa-apalah. Okey, jadi 2 jadi 1. Cut into half. Jadi kita ambil balik mol yang kita telah tentukan, 0.005 mol. Jadi 5 ini kena potong 2 juga. Cut into half. Okey, potong separuh. Akhirnya dapat 0.0025 mol CO2. Akhirnya dengan menggunakan mol CO2, kita dapat jawapan ini. Macam mana 0.0025 mol CO2 punya tukar ke isi padu darab dengan 24. Akhirnya akan dapat jawapan ini. 0.06 tensi meter padu dm3. 3. Dalam tindak balas X, garam Y bertindak balas dengan bahan W untuk bertukar semula kepada zinc carbonate. Okey, jadi kita tengok bahan itu, kita tengok balik. Okey ni. Jadi dia kata zinc nitrat ini dia bertindak balas dengan satu bahan dan ditukar balik kepada zinc carbonate. Ini sebenarnya adalah topik penyediaan garam yang tak terlarut dalam air. Kerana semua coke dia tidak larut dalam air. Jadi apakah tindak balas untuk menyediakan garam yang tidak larut dalam air? Betul. Jadi ada 2 jawapan. Satu tindak balas pemendakan ataupun penghuraian kanda 2. Apakah bahan W yang kita boleh gunakan? Jadi ingat konsep dia. Untuk menyediakan garam yang tak terlarut, kita mesti 2 bahan kimia yang larut campur dengan bahan yang larut. Okey, jadi Zn sudah ada. Coke. Jadi bahan W mesti adalah bahan kimia yang mengandungi CO3. Dia mesti ada CO3. Okey, ini tak apalah. Dia mesti sesuatu dan dia mesti ada CO3. Barulah dia boleh CO3 kahwin dengan Zn mendapat ZnCO3. Jadi apakah ion yang kita boleh letak supaya dia menjadi larut? Betul. Jadi kita boleh letak Na. Ataupun kita boleh letak K juga. Dan juga amonium. Tapi lebih selamat kita guna kalium dengan natrium lah. Senang sikit kita nak tulis formula dia. Jadi ini adalah bahan W. Okey. So, soalan bahan W, natrium carbonate. Tak mahu natrium carbonate, kita guna kalium carbonate. Okay, tindak balas X adalah tindak balas pemendakan ataupun tindak balas penghuraian kanda 2. Nyatakan nama tindak balas X. Okey, sudah. Nyatakan pemerhatian mendakan putih terhasil. Sertakan bersamaan ion dalam jawapan kamu. Okey, ini bersama ion dia. Zinc bersama ion, bukan persamaan kimia. Bersama ion akan menunjukkan ion dia. Zn2 plus tambah dengan coke CO3 2 negatif menjadi zinc carbonate. Okey, akhir sekali. Berdasarkan raja di atas, banding dan bezakan pemerhatian apabila zinc carbonate dan pepejal garam Y dipanaskan secara berasingan. Okey, kita tahu bahawa pepejal garam Y adalah zinc nitrat dan ini adalah zinc carbonate. Okey, kita tuliskan persamaan dengan perbezaan dia. Jadi persamaan dia apa? Apabila kita panaskan dua-dua garam ini. Dua-dua garam ini akan menjadi zinc oksida.
Jadi apakah warna zinc oksida masa panas? Masih ingat? Masa panas dia hasil pemanasan berwarna kuning apabila panas. Ini pun sama. Dan dia putih apabila sejuk. Kerana dua-dua bahan ini menghasilkan zinc oksida. Tapi untuk zinc karbonat, dia akan menghasilkan gas CO2. Jadi ini berbeza. Gas dialirkan ke dalam air kapur menjadi keruh untuk zinc karbonat. Yang zinc nitrat ini, NO3, dia akan menghasilkan gas NO2 yang gas perang dihasilkan. Okey, 3 markah. Selesai.